Assalamualaikum. Kejap ah. Jangan tak respon ke? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, sir. Salam, sir. Budak ID kan, budak ID. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadiran pelajar-pelajar Kesatria semester 1. So hari ni kita akan ada satu taklimat khas. Kalau biasa Perdana Menteri yang buat taklimat khas ni, tapi hari ni kita punya Ketua Fellow Cik Khairuddin Ramli akan buat satu taklimat khas, bukan nak bagi BPN ataupun BPR. Bukan bantuan tapi berkaitan dengan asrama lah, kolej kediaman awak semua. So mungkin ada pelajar macam media, filem tak balik untuk semester ni, buat masa ni tak balik ke asrama. Tapi better awak dengar lah, sebab benda ni akan diguna pakai pemahaman ni untuk semester-semester akan datang sekali. So saya akan ambil guide attendance malam ni untuk lengkapkan kita punya hours untuk Kesatria lah. So tanpa membuang masa, saya serahkan taklimat malam ni kepada Al-Fadil Cik Muhammad Khairuddin bin Ramli, Ketua Fellow KKTM Rembau. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Azmi bin Muhammad selaku awak punya komando Kesatria awak. Okey. Alhamdulillah, so saya sebagai Ketua Warden lah awak untuk, saya rasa semua dah kenal lah ke? Belum kenal lagi Belum kenal lah? Dah kenal. Saya rasa budak student ID mungkin dah kenal lah sebab saya mengajar dia orang, and then dia orang pun mentor dengan saya. So yang student-student lain mungkin tak kenal lah, mungkin dia kenal nama tapi tak berurusan dengan saya lagi kan. Okay, so saya selaku Ketua Warden awak ni, tugas saya malam ni saya nak bagi taklimat lah untuk tempahan bilik secara online lah. Okay, untuk tempahan bilik secara online ni, saya rasa yang akan terlibat ialah student daripada fashion dan perabot, betul tak? Kat sini ada tak? Fashion dan perabot semua ada ya sini? Ada ya, alright. So make sure student fashion dan perabot tu kena dengar betul-betul lah, sebab kalau student lain tu dia boleh dengar lah, and then kalau dia tahu lagi bagus lah. Tapi student fashion dan perabot diwajibkan untuk dengar dengan lebih lebih teliti lah, sebab awak nak kena isi online ni lah. Alright, so sebelum tu saya nak brief dulu. Okey, sistem tempahan bilik di asrama KKTM Rembau, memang kita dah start tempahan bilik ni secara online tahun 2019 macam tu. So 19, 20, 21. Okey, so pertama sekali awak kena ada account account Padlet. Okey. So kalau siapa yang lecturer dia belajar menggunakan Padlet, ada tak? Selain daripada ID Selain daripada ID, ada tak? Mungkin department lain tu. Ada jawab. Ada. Kalau ada, saya rasa awak dah familiar lah dengan account Padlet ni kan. So yang ada tu daripada fashion dan perabot tak? Ya. Ada. Fashion dan perabot menggunakan Padlet lah. Okay, so saya rasa tak ada masalah lah. Okey, tapi siapa yang tak ada akaun Padlet, awak boleh download app tu daripada handphone awak ataupun pakai web based punya Padlet dekat komputer lah. Okey, ataupun PC awak lah. Okey. So dia punya Padlet selalunya paling senang awak pakai email Google lah. Okey, Google kan awak pakai Android kan. So senang lah awak punya handphone, and then awak punya iPhone mungkin boleh pakai juga. And then memuat naik perisian Padlet. Dan awak kena create account Padlet lah bagi yang siapa tak ada tu. So alhamdulillah awak semua dah ada, so senang lah. Seterusnya menggunakan email Padlet tu untuk daftar account Padlet, and then menggunakan smartphone pelajar untuk mengimbas QR code yang akan dipaparkan di asrama mengikut semester, atau menggunakan link bagi pelajar yang menggunakan komputer. Okey, selalunya saya akan tampal sebelum habis semester, saya akan tampal dekat asrama, and then awak boleh tempah untuk semester kedepannya. Okey, tapi sebab awak duduk kat rumah, so nanti saya akan bagi satu QR code Aspura dan Aspuri
secara dalam WhatsApp lah saya rasa kot. WhatsApp ataupun Telegram lah. Okay. And then awak tahu kan nak join Padlet macam mana? Tahu ya? Tak tahu. Okay. Tak tahu. Okay. Untuk join Padlet. Tahu kita orang tak nak guna. Okay, alright, tak apa. Okay, so bila bila awak dah register Padlet kan, contoh dekat handphone ke macam mana, dia ada 3 kat atas ni, paparan 3 benda ni tau. Yang warna pink, orange dan hijau. Okay, so 3 color ni, awak ambil yang warna orange untuk join Padlet. Bila awak tekan join a Padlet, okay, dia akan minta kalau dalam dalam komputer atau PC dia pakai kena ada URL lah, link lah. Okay, kalau dalam handphone, saya suggest awak pakai handphone lah. Okay, senang sikit. Dalam handphone awak scan QR code lah nanti. Dia akan keluar QR code. Lepas tu dia akan, bila awak scan QR code tu, dia akan pergi dekat paparan ni lah. Okay, contohnya tempahan bilik, dia akan pergi ke, contoh awak scan QR code untuk Aspura kan. Okay, dia akan pergi ke tempahan bilik asrama KKTN Rembau pasca COVID-19 bagi sesi November 2020 sehingga April 2021. Okay. Alright, so saya besarkan sikit. Okay, sebelum awak nak, setakat tu okay untuk nak scan tu? Tahu ya? Boleh untuk nak scan tu? Awak tekan button ni. Button join a Padlet. Nanti dia akan minta awak guna handphone awak lah. Okay. Dia akan minta awak scan QR code yang saya bagi tu, and then dia akan terus bawa awak kepada website ni lah. Okay, paparan bilik ni. Okay, dekat sini awak baca ni dulu. Okay, saya akan terangkan kat sini lah. Awak baca detail dulu. And then perincian pelajar ni awak akan copy nanti tau. Awak copy, and then awak copy dekat bilik yang awak nak tempah ni. Okay. Contohnya sekarang ni kita ada bilik MPP perwakilan pelajar lah. Okay, majlis perwakilan pelajar, senior awak lah, semester 3, 4 dan 5 lah. Okay, so bilik MPP awak tak boleh booking lah. Okay, khas untuk MPP lah. So kalau Aspura dia ada bilik 1, bilik 2, bilik 3, bilik 4. So bilik 1 sampai bilik 4 ni, sampai bilik ke-5 awak tak boleh booking lah kalau awak pelajar bukan MPP. Okay, and then bilik sakit. Okay, bilik sakit, bilik nombor 6 dan nombor 7 aras bawah lah. Okay, bilik sakit ni contohnya awak ada masalah kesihatan. Contohnya awak nak datang sini tapi contohnya kaki awak tak boleh bergerak nak naik tingkat atas. Contohnya awak kena ada rawatan ke, kaki awak patah ke apa. So kita akan bagi awak booking bilik sakit, ada 2. Okay, alright. So bilik sakit ni kita reserve untuk student yang memerlukan rawatan dan dia tak boleh naik tingkat atas lah. Okay, so selalunya bilik sakit ni kita open kepada semua student lah, tapi dia kena lampirkan surat doktor dekat sini jugalah. Okay, so button tambah ni awak boleh klik, and then awak lampirkan. Contoh awak nak lampirkan JPEG kan, awak tekan simbol upload, and then awak carilah file awak yang awak nak upload tu kan, gambar apa-apa kan. Contohnya gambar apa-apa. Contohnya, okey kejap. Contohlah. Okey. Contoh gambar kereta lah, saya letak. Okey, so bila dia upload, dia akan masuk kat situ. So contoh awak punya surat doktor kan. So upload, masuk kat situ lah. Okey, dia akan keluar kat bawah ni. Macam tu. Okey, so maksud dia awak dah upload tu lah. So bilik sakit, awak boleh booking, tapi untuk pelajar yang bermasalah lah, maksud dia yang ada masalah kesihatan, awak boleh booking bilik tu, and then awak kena lampirkan surat doktor dengan tekan button ni, add post to this column. So add post, dia akan keluar ni lah. Okay, and then bilik MPP awak tak boleh lah, sebab awak semester 1 awak belum MPP lagi. Selalunya MPP kita akan pilih semester 2 sampai semester 4. Okay, so awak boleh abaikan bilik MPP, awak tak boleh booking lah. Alright. And then bilik sakit awak boleh booking kalau awak ada masalah kesihatan lah. And then bilik-bilik lain awak boleh tengok ARG 3 sampai ARG 22, itu aras bawah lah. So G ni aras bawah lah.
Okay, nanti siapa cepat dia dapat tau untuk booking bilik ni. And then untuk Aspura, aras bawah penuh, aras 1 sampai bilik ke 27 saya. Sorry, sampai bilik 20. Okay. So untuk Aspura dia ada aras bawah dan aras 1 sahaja. Sebab student Aspura lebih kurang 58 orang. Okay. Kejap saya buka Aspuri. Okay, untuk Aspuri kita ada 132 orang. Okay, sama juga bilik MPP awak tak boleh tempah lah. Okay, MPP saya dah letak dalam kurungan ni, saya dah noted dah. MPP bilik 1, bilik 2, bilik 3, bilik 4. So bilik sakit sama juga, bilik 5 dan bilik 6 dihaskan kepada yang siapa yang ada masalah kesihatan lah. Okay. And then yang bilik-bilik lain awak boleh tempah lah. Okay, kalau awak tengok dia start dengan aras paling bawah lah. So makin belakang ni dia makin atas. Okay, kalau Aspuri ni sampai level number 2. Sekejap saya tengok. Dia akan sampai tingkat 3. Okay. So 3 tingkat tu kita untuk Aspuri lah sebab awak 132 orang lah. So ramai. So awak kena cepat lah. So saya akan buka malam ni lah. Semua boleh lah semua ya? Ya, boleh. Okay, alright, saya nak terangkan berkaitan peraturan tempahan bilik lah. Okay, cara dia senang je. Okay, paling cepat lah, awak tak perlu nak tulis balik kat sini tau. Contoh lah, awak nak tulis balik nama awak apa semua, tak perlu. Okay, cara dia memang senang. Okay, awak kena copy balik apa yang saya tulis semua ni kan. Yang perincian ni kan, perincian pelajar ni, awak hanya copy balik dan awak override, maksudnya awak fill in balik benda tu. Okay, awak halalkan awak punya mouse awak tu dekat simbol ni. Ada 3 titik ni kan. Okay, dia macam ni. So bila awak hold dia dekat situ, dekat atas ni, bila awak hold dekat post yang dekat kolom, okay, ni kita panggil kolom lah. Kolom maklumat tempahan ni. Okay, bila awak hold dekat 3 dotted ni, dia akan keluar more action. Okay. So bila awak tekan more action and then awak tekan copy post. Okay. Awak tekan copy post. Okay, lepas tu awak tekan copy post, dia akan minta sini tau. Copy post, dia akan minta copy to a new Padlet ataupun copy to this Padlet. Okay, untuk arahan ni seterusnya awak ambil copy to this Padlet. Okay, bila awak tekan copy to this Padlet, okay, dia akan keluar senarai bilik yang awak nak pilih. Nampak? Okay, senarai bilik lah. Ni semua bilik lah. Ni nama bilik tau. Kalau Aspuri dia AN119 ni bermaksud ni nama AN ni kod Aspuri lah. Okay, 1 ni tingkat 1 bilik 19. Kalau AN2 tingkat 2 bilik 3. Kalau AN3 ni tingkat 3, 05 ni bilik nombor 5. So contohnya awak nak pilih bilik paling bawah lah, katakan ANG22. Okay, bila awak tekan ANG22, dia akan automatik pergi dekat bilik ANG22. Nampak? Nampak Nampak tak semua? Ya, nampak. Okay, bila awak dah copy masuk dekat, bila awak dah copy masuk pergi dekat bilik ANG22, awak dah nak pilih bilik ni kan. And then awak hold dekat sini balik, awak pergi simbol ni, edit post. Okay, edit post. Dekat sini awak masukkan nama awak. Contohnya Aina, awak buat nama huruf besar lah, senang sikit. Okay, Aina binti Abdul, katakan. Ada tak Aina sini? Okay, nombor IC awak masukkan. Okay. Alright, and then nombor matrik awak. Contoh awak pelajar ID katakan. Okay, pelajar ID. So dia akan ada ID kan. ID 000-434. Semester 1. Nombor telefon awak 0 bla 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 bla. Okay, nombor telefon kecemasan ni
kita minta nombor telefon kalau awak nak letak 2-3 number pun tak apa. Contohnya nombor mak ayah awak satu, and then contoh nombor ayah awak, and then lagi satu nombor mak awak. Boleh, tak ada masalah. Okey, alamat rumah yang lengkap lah. Nombor 42 jalan bla 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 lah. Okey, untuk alamat lah. Apa-apa kalau awak ada kecemasan ke apa kan. So kita ada record and then kita boleh hantar awak ke macam mana lah urusan penghantaran ke apa, senang lah. Okey, nombor telefon kecemasan penting Kalau apa-apa berlaku, kita nak maklum kepada dekat mak ayah awak lah. Okey. So yang record daftar masuk bilik ni awak abaikan je, tak apa. Awak tak perlu delete, awak tak perlu isi apa. Biar je. Yang ni awak akan isi bila awak datang pada hari Ahad tu, 7 hari bulan. Awak ini akan diisi oleh penyelia asrama lah. Masa awak datang pukul berapa, contoh awak datang pukul 12.30 tengah hari. Tarikh 7 hari bulan lah. And then serahan kunci awak akan tanda tangan lah pada hari itulah, pada hari 7 hari bulan tu lah. Okay. So 2 ni awak copy tapi awak tak perlu ni lah. Tak perlu isi. Okay, abaikan. Yang ni awak akan isi ataupun penyelia akan isi pada 7 hari bulan tu lah, masa awak masuk bilik nantilah. Okay. Lagi satu, dia lari sikit lah arahan sebenarnya. Okay. Awak cuba baca saya punya komen bawah ni. Okay, komen ni sebenarnya arahan yang awak kena follow lah. Okey, sila salin semula contoh butiran daftar bilik pelajar seperti di atas dan mengisi maklumat-maklumat yang dikehendaki di kolom bilik yang diduduki. Okey, yang ni kita panggil kolom yang baris-baris ni kan, kolom. So, bila awak copy je yang cara saya ajar tadi tu, copy and then overwrite balik. Awak tulis fill in awak punya maklumat lah. Okey, peringatan, satu bilik hanya boleh diisi oleh 2 orang pelajar sahaja bagi tujuan penjarakan fizikal di dalam bilik pelajar. Okay, so sepatutnya satu bilik 3 orang untuk normal punya condition lah. Tapi kita dah sebab COVID kan, so kita limitkan satu bilik 2 orang Okay. So pelajar boleh memilih sesiapa sahaja sebagai rakan sebilik di kalangan pelajar perempuan. Pelajar perempuan lah. Awak jangan isi awak punya kawan awak pelajar lelaki pula Boleh faham So maksud dia kalau Aspuri pelajar perempuan lah, awak tak kisah. Contohnya awak ada awak punya senior kan, dia ada kakak semester 5, dia semester 3 kan. Dia nak duduk dengan kakak dia boleh, tak ada masalah. And then kalau awak pun contoh awak ada kawan awak dulu, sekolah dulu, awak nak duduk dengan dia, awak boleh co-team dengan dia untuk isi bilik tu. Okey, kita dah tak, kalau sebelum ni kita setting ikut semester. Okey, semester 5 duduk paling bawah, semester 4 atas sikit, semester 3 atas sikit. Dia ikut semester lah, ikut seniority sikit lah. Okey, tapi untuk kali ni kita open lah. Okey, siapa cepat dia dapat bilik tu. Alright. Okey, awak boleh pilih sesiapa saja di kalangan semester awak, di kalangan department awak ataupun department lain, tak kisah. As long awak sama jantina lah. Okay, jangan awak cakap saya dah bertunang dengan dia, saya dah kahwin dengan dia, awak duduk sekali, tak boleh lah. Okay. Tu kepala panah dia. Jika terdapat 3 orang pelajar mengisi bilik tersebut, okay, pihak pengurusan berhak meminda tempahan pelajar yang ketiga tersebut ke mana-mana bilik yang lain lah. Okay, contohnya bawah ni kan, ada contohnya, ni saya ni lah, okay, sekarang ni dah ada 2. Lepas tu, ada lagi seorang masuk bawah ni, orang ketiga. So, pihak pengurusan boleh delete awak punya post. Dia akan delete awak punya post, kan? And then, pelajar yang ketiga tu, dia akan letak mana-mana bilik secara random lah, okay? So, kalau boleh awak pilih lah sesama kawan-kawan awak yang awak setuju lah, okay? Alright. Cik, kita boleh delete post kawan ke? Okey, sistem ni awak tak boleh delete post kawan awak. Kawan awak pun tak boleh delete awak punya post. Okey. Hanya admin saja. Hanya saya, siapa yang pegang akaun ni lah, sistem ni lah, yang ada, maksud dia awak hanya boleh add post, awak hanya boleh add post awak saja. Okey. Tapi contoh kawan awak nak perkenal awak kan. Contoh dia delete post awak ke, tak boleh. Okey. Dia hanya boleh
dia hanya boleh modify dia punya post saja. Dia tak boleh modify kawan dia punya post. Okay? Alright. Okey, arahan yang ketiga, sila warnakan post pelajar mengikut warna program masing-masing seperti di bawah ini. Okey. Untuk departmen reka bentuk dalaman, awak warnakan post awak warna merah, untuk fashion warna oranye, untuk filem warna hijau, untuk perabot warna biru, untuk media digital warna purple. Okey, cara nak warnakan post senang saja. Okey, jap saya kena ulang balik. Saya copy. Okey, ni saya buat revision baliklah. Awak boleh ingat balik ni. Saya copy post. Copy to this Padlet and then pilih bilik. Awak nak bilik apa? Contoh budak ni MPP kan. So dia pilih bilik MPP nombor 1. Dekat sikit. Okey. Okey, dia akan automatic masuk kan. And then dia edit. Dia masuk nama dia lah. Ali bla 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 bla. Nombor bla bla bla. Okey. Okey, dah siap. Lepas tu awak hold dekat post awak tu, ada simbol ni tadi, more action juga. Awak ambil simbol more action ni, awak perasan tak? Dia ada color atas ni. 1, 2, 3, 4, 5. Memang ngam-ngam color 5 jabatan kita lah. Okay. Alright. So kalau awak ID, awak tekan color merah. Dia akan keluar color merah lah. Okay. And then contohnya student kedua. Student kedua, copy post juga. Cara dia copy post, masuk ke MPP bilik nombor 1 juga. MPP bilik nombor 1. Alright, nampak? Dia terus direct. And then awak edit, fill in awak punya data. Lepas tu awak colorkan. Contoh MPP yang kedua ni dalam bilik tu budak fashion. Contoh budak media lah. Okay, budak media. Student media. So dia color warna purple. Alright. Boleh ya? Faham? Nampak tak cara nak colorkan post awak tu? Ya. Nak tanya boleh? Okey, ya. Budak media pun kena isi juga Sorry. Sekarang ni yang datang hanya budak apa? Perabot dan fashion kan? Okey, untuk 7 hari bulan ni hanya budak perabot dan fashion lah. Sebab yang saya letak ni secara general je. Tak apa, nanti saya akan buang lah perabot dan fashion. So filem dan filem dan media tak datang. Filem, media, ID pun tak datang. ID datang ID. Astaghfirullah. ID satu. Tak kan? ID semester 3. Ingat saya. ID semester 3 dengan semester 5. Untuk perabot dan fashion semester 1 sampai semester 5. Okey? Okey, tapi untuk yang siapa yang tak terlibat tu, awak boleh, bukan kata abaikan, awak boleh take note benda ni lah, tapi awak tak perlu isi lah. Kan? Sebab nanti untuk next punya SEM memang awak kena isi online juga. Okey, so, kita dah memang implement sistem online ni start 2-3 tahun lepas lah. Okey, sebabnya problemnya itulah. Bila kita yang dulu kita warden ataupun penyela yang susun awak punya bilik tau. So problem macam tu lah. Awak tukar bilik and then awak tak puas hati dengan awak punya roommate kan. So sekarang ni kita dah develop satu sistem yang awak boleh pilih awak punya partner lah. Okay. Alright. So boleh lah untuk student filem, media, awak tak perlu ni lah, awak tak perlu isi lah. So untuk malam ni awak sebagai ni lah, sebagai taklimat untuk mungkin lagi setahun lah awak kena isi benda ni. Okey? Sampai tahun. Bulan 4 masuk ni. Ya ke? Masuk. Duk PKP je ni. Bulan 4 masuk insyaAllah. Okey, setakat lah okey lah. Semua? Apa? Ya. Tanya Sak. Ya, boleh tanya. Ni apa link Sebelum ni tu saya nak tanya awak lah, awak daripada mana? Boleh. Boleh, yang Kedah. Okey. Cik. Tarik orang kampung. Dah ni link ni nak ambil mana? Link ni saya bagi. Link ni nanti saya akan bagi dekat MPP lah. Okey. Awak ada nanti letak dalam Telegram terus lah kawan. Telegram. Tele ya. Tapi Telegram nanti semester 1 je dapat kan?
Aha. Tak apalah, untuk yang satu ni letak dalam Telegram dulu. Okay. Okay, nanti saya akan blast lah dekat Telegram, and then dekat sini nanti saya bagi dekat MPP lah. Okay, MPP akan blast lah dekat dia punya grup-grup student punya department kan. Okay, alright, sekejap. Saya rasa untuk Padlet ada masalah lagi tak? Dah faham kan? Sat, yang Padlet ni buka kat Google padlet.com je kan? Ya, betul. Lepas tu copy link dekat tele tu lah. Ya, okey, contoh sekejap, alamak, saya kena log out baru saya boleh tunjuk contoh. Okay. Awak dekat Google tu awak cari je Padlet. Okey, Padlet kan. And then alamak. Kalau saya Spotlight ni pula. saya log out je Okey, dia akan minta login lah. Okey. Alamak, dia auto login lah pula. Sekejap. Okey, bila dia minta login kan. So kalau awak tak ada account Padlet, awak sign up lah. Okey. Sign up macam biasalah. Sign up and then dia minta lah email apa-apa kan. Selalu saya pakai Gmail ya, email. Lepas tu awak create lah password, bla 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 bla. Lepas tu awak sign up. Lepas tu dia akan bagi verify dekat handphone awak je. Dia akan bagi code verification and then awak key in lah. And then dia akan, senang je, dia akan automatic pergi ke Padlet terus. Okay, maksud dia awak dah berjaya sign up untuk Padlet punya account lah. Alright? Boleh? Ya, boleh. Okay. Faham. Nanti saya akan bagi, sebab yang QR code ni kalau dekat sorry, sekejap. Dekat apa ni? Kalau dekat PC ataupun laptop, dia tak boleh scan. Dia kena pakai link. Okey, nanti saya akan masukkan link sebab saya terlupa yang tu. Jadi saya edit sekejap ya. Saya akan masukkan link setiap Padlet tu untuk awak key in lah. So dia ada dua cara lah. Kalau awak guna handphone, awak boleh masuk melalui QR code. Kalau awak guna PC ataupun komputer, awak kena pakai link lah. Okey, jadi saya bagi link sekali lah. Okey, so bila awak scan, dia akan masuk macam ni lah. Dia akan keluar macam ni. Alright. Ada soalan lagi apa-apa? Tak ada. Yang ni student lelaki okey ya? Okey, saya dah ni dah. Alhamdulillah. Saya dah set awak punya ni can write saja. Okey. Maksud dia awak can view and add post, cannot edit and approve other posts and modify and delete Padlet or invite collaborators. Okey, maksud dia macam ada student tanya tadi kan. Kawan awak boleh tak delete awak punya post? Dia tak boleh. Okey, sebab saya dah set can write saja. Okey, maksud dia siapa-siapa yang join Padlet ni, dia hanya boleh modify ataupun edit dia punya post sahaja. Dia tak boleh edit orang lain punya post. Maksud dia nak tukar orang lain punya nama ke, orang lain punya alamat ke apa ke, dia tak boleh. Okey, so itu awak jangan risaulah. Okey, dari segi safety, dari segi itu awak jangan risaulah. Saya dah set semua, and then benda ni pun secret. So dia awak, siapa yang scan je akan dapat sistem ni. Okey. Alright, so yang ni senarai bilik, yang ni lah. Alright, sekejap. Okay, contoh dia nanti macam ni lah. Dia akan keluar macam ni lah. Contoh bilik AN2, 17. Ada, dulu 3 orang tau. Sebab sekarang dah COVID, so kita dah limitkan sikit lah. Satu bilik 2 orang. Dari segi SOP lah. Okay, ni dia punya QR code lah. Okay, ni. Okay, nanti saya akan bagi sekali lah. Dengan link sekali. Okay, saya nak terangkan sikit lah. Okay, untuk Padlet, untuk sistem tempahan bilik, satu benda awak kena buat. Okey, yang ni satu benda lagi. Semasa 7 hari bulan tu kan, masa awak datang nanti, awak akan melalui, awak dah dapat map kan? Map laluan tu. Dah dapat semua kan? Dah. Dah dapat. Okey, laluan tu tak apa, kalau awak tak faham nanti awak boleh tanya dekat guard lah. Sebelum awak pintu masuk tu, awak kena jumpa pengawal keselamatan tu. Okey, dekat pengawal keselamatan akan ada 2 orang warden juga bertugas kat situ. Encik Amir dan Encik Suhaidi, nanti awak akan kenal lah.
Okey, dekat pengawal keselamatan tu, first kali awak akan direkodkan suhu badan. Okey, awak pelajar dan pemandu lah. Okey, and then yang kedua, pastikan awak pakai ni lah, mask lah. Okey, untuk SOP kita lah. Okey, tu tak boleh lari lah. Sebab yang tu memang kalau dekat luar pun awak kena pakai lah bila awak berjumpa dengan orang lain kan. Alright, yang ketiga, awak kena mengimbas kod QR code My Sejahtera yang macam standard lah. Awak pergi kedai shopping mall kan. Yang tu standard. Sebelum awak masuk ke college, awak kena scan QR code tu, My Sejahtera tu. Okay. And then last kali dekat pengawal keselamatan, awak kena serah borang deklarasi kesihatan kepada warden yang bertugas. Tahu tak borang mana? Ada kan? Oh, Ha? tahu. Ada. Yang tu pelajar. Yang tu pelajar je kan kena isi. Yang tu pelajar saya kena isi. Ada borang yang dia bagi sekali dengan map tu, dengan arahan kembali ke college tu. Kan, betul tak? Dia ada borang last kali. Okey? Ada. Pastikan awak isi borang tu lengkap dan kena bawa masa nak masuk college lah. Kalau awak tak bawa, awak tak boleh masuk lah. Okey? Dia macam awak naik flight lah. Okey, kalau baru-baru ni kalau awak naik flight, memang awak kena declare borang tu tau, deklarasi kesihatan. So kalau awak tak isi borang tu, awak tak boleh masuk lah. Okey? And then memang awak kena dapatkan juga borang tu. Okey? Alright. Borang tu kita dah bagi, awak cuma print sekali dengan tu surat arahan untuk kembali ke college tu. Awak kena pergi balai tau untuk dapatkan kebenaran polis. So awak memang on the way kena print juga tiga borang tu. Okay. Alright. And then awak akan lalu drop off. Okay. Kita tak akan benarkan awak masuk ke parking asrama lah. Okay. Kita ada parking asrama yang berbumbung lah. Tapi untuk COVID ni, kita punya SOP hanya drive-thru sahaja. Okay. Maksudnya drop off, dia macam hotel lah. Awak drive-thru, turun barang and then terus jalan. Okay, so kita practice benda tu jugalah untuk 7 hari bulan nanti. Okay, dekat drop off tu, kenderaan hanya dibenarkan berhenti untuk menurunkan pelajar dan keperluan pelajar sahaja. Okay, maksud dia kalau nanti akan ada 2 orang bertugas dekat Aspura and then 2 orang bertugas dekat Aspuri lah. Okay, dia akan pantau awak lah. Okay, warden jugalah ni. 2 orang ni warden juga. Okay. And then parent awak bolehlah tolong sikit-sikit nak keluarkan barang tu contoh macam beg ke baju ke apa, keperluan tu awak boleh keluarkan and then letak sementara dekat ni kalau barang awak tu banyak sangat, awak boleh letak dekat parking tau. Dekat parking asrama tu dia ada kawasan berbumbung and then nanti kami akan letak meja, so awak letak sementara dekat situ lah. Okay, kalau barang awak banyak lah. Okay. Itu dekat drop off lah. Alright. Dekat sini pun sama juga. Bila awak dah masuk kawasan college, proses nak check in masuk ke asrama, ke bilik tu, sentiasa kena pakai mask lah. Okay. Alright. And then, bila barang awak dah loading, dah diturunkan, and then parent awak terus, ni lah awak boleh pulang ke rumah lah. Maksud dia memang kita drop off je. Kita tak boleh, parent awak tak boleh naik sampai ke asrama, tak boleh hantar awak sampai ke bilik Dia hanya drop off dekat tepi jalan tu je. Okay. Alright. Yang ketiga, and then awak akan pergi ke bilik penyelia asrama lah. Awak akan masuk secara bergilir-gilir lah. Saya rasa nanti ada orang akan jaga juga. Dia tak boleh terus masuk semua lah. Nanti kita akan buka 5 kaunter. Okay. So akan masuk sikit-sikit lah. Kita tak nak ada kesesakan lah untuk SOP COVID kan. Okey, untuk SOP dekat pendidik asrama akan semak tempahan bilik awak. Okey, yang awak dalam padlet ni nanti dia akan print tau. Okey, akan print. So, dia akan semak butiran awak betul ke tak, and then dia akan record awak punya tadilah yang yang saya suruh abaikan tanda tangan masa masuk, serahan kunci tu awak abaikan. Itu nanti awak akan pendidik asrama akan record dekat awak lah masa 7 hari bulan tu. And then last kali dekat situ awak akan dapat kunci lah. Okay. So bila awak dapat kunci, and then baru awak boleh ambil barang,
masuk bilik lah. Okay. And then selesailah awak punya proses check in masuk ke asrama tu. Okay. Untuk Aspura kita ada 5 orang di kalangan warden juga dan penelik asrama lah yang akan bantu awak lah untuk Aspuri lah. Okay, Aspuri sebab 132 orang. So nanti dia akan pecah-pecah lah untuk urus awak punya check in bilik tu. Untuk Aspura kita ada 3 orang lah, penelik asrama seorang, 2 orang lagi warden lah. Okay. Alright. Okay, untuk check in lah. And then saya terangkan lagi untuk check out pun tak apa, ni saya roughly lah terang. Untuk check out kita akan menggunakan Google Form saja. Okay, sama juga QR code awak scan and then awak isilah detail. Okay, tak apa, yang ni mungkin kita akan terangkan lagi lah secara detail untuk awak proses awak nak check out nantilah. Okay, tapi ni dia ada 2 lah. Kita buat secara online, check in dan check out. Kedua-duanya ialah secara online lah. Alright. Okay, tak apa, ni tugas-tugas penyelia lah. Okay, ada soalan setakat tu? Ada? Saya nak tanya. Okay. Okay, kalau kan parents kan hantar kita pergi college tu. Salah seorang ke atau dua-dua parents boleh pergi, ibu dan ayah? Kalau saya tengok SOP yang pengurusan college bagi kan, dia hanya seorang parent dan awak lah lagi seorang. Kalau ikut yang tu lah. Okay. Tapi saya rasa itu atas budi bicara polis kot, saya rasa. Sebab kalau awak datang berdua pun, mak dengan ayah awak tak boleh buat apa. Dia hanya boleh turunkan beg awak dekat parking je. Okay. Tapi kalau untuk rentas negeri memang 2 orang je setakat ni polis bagi. Yang tu awak kalau arahan yang kolej pun sama juga. Awak dengan driver sama ada mak ataupun ayah awak lah. Tapi kalau awak nak cuba, nak minta dengan polis, bolehlah awak cubalah kan. Sebab kalau emergency macam saya sebelum ni, saya balik emergency, memang dia tak ada masalah. Boleh balik satu family. Tapi sekarang ni sebab awak balik bukan emergency, balik untuk macam bertugas lah. Maksud dia awak macam kami bertugas lah. Kalau awak ni balik untuk belajar kan ke tempat pengajian. So dia tak nak kita terlalu ramai kan pergerakan rentas negeri tu kan. So mungkin sebab itulah kita limitkan seorang parent dan awak pelajar. Tapi tak tahulah kalau saya rasa kalau yang jauh-jauh saya rasa tak praktikal lah sebab nak driving kan. So kalau seorang-seorang nanti dia balik seorang-seorang mungkin mengantuk ke apa kan. So mungkinlah awak boleh cuba tanya dekat balai polis lah. Okay? Boleh itu Satu lagi saya. Okay. Kalau yang kita orang masuk college ni still ada kelas online kan? Awak daripada department mana tu? Perabot. Saya rasa awak memang akan masuk bengkel. Kalau macam yang sketching melukis-lukis tu kena masuk jugalah. Tak ada online lah. Saya tak pasti sebab awak ada banyak subjek kan. Kalau yang bergantung kepada pensyarah. Ya, bergantung kepada pensyarah awak. Mungkin pensyarah awak yang mengajar teori kan, sekadar sketching mungkin dia boleh buat tutorial online, mungkin dia pun tak nak contact dengan awak kan. Tapi mungkin lecturer yang lain, lecturer studio lah. Saya rasa yang studio punya ni, kalau perabot dengan fashion memang kena masuk bengkel lah sebab fashion dia nak menjahit kan. Kalau perabot dia nak potong kayu kan. Dia nak buat prototype kan. So dia memang kena masuk. Sebab tu kolej terpaksa panggil juga student perabot dan fashion sebab dia memerlukan hands on. Okay, dia memerlukan kerja-kerja bengkel. Alright. Memang awak akan ni lah. Tapi awak jangan risaulah. Nanti dekat bengkel pun kita ada SOP. Okay. And then dia adalah SOP dia, sanitize apa semua tu kan. Nanti mungkin lecturer awak akan terangkan lagi detail lah. Okay. Boleh ya? Boleh cakap tu? Boleh saya boleh. Okay. Saya ada soalan. Kalau nanti masuk memang tak ada tempoh kuarantin langsung ah. Memang masuk boleh terus belajar. Ya. Okey, dia
kalau ikutkan kita tak ada tempoh kuarantin tau. Okey. Cuma contoh awak dalam masa 3-4 hari ni awak ada simptom. Apa simptom kan? Contoh awak batuk, demam, semua ke. So better awak boleh ambil surat doktor so awak tak perlu datang lah. Okay. Sebab bila contohnya kan awak sampai dekat guard kan. Dekat guard kita akan ada mengimbas suhu kan. Betul tak? Kita akan check suhu awak kan. Sama juga macam awak pergi mall kan. Awak pergi mall, awak pergi shop beli barang keperluan dekat kedai mana-mana kan. Sekarang ni kan. Kalau suhu awak melebihi 3.7 kan. Saya rasa 3.7 ke atas lah. Okay. Awak tak dibenarkan masuk betul? Sama jugalah. Okay. Awak datang ke sini pun kalau suhu awak melebihi, kita tak benarkan awak masuk lah. Okay. Menjawab kepada soalan kuarantin tu, saya rasa awak tak akan ada kuarantin sebab kita maksud dia awak datang tu awak dah ni dah. Maksud dia tak bergejala lah. Okay. Kuarantin ni sebenarnya untuk orang yang bergejala tau. Okay. Kalau ikutkan SOP KKM lah. Okay. Awak diwajibkan kuarantin bila awak ada tanda-tanda COVID. Maksud dia awak ada demam, semua yang panjang, and then suhu yang yang panas 2-3 hari. Baru awak diarahkan diarahkan untuk berkuarantin. Okay. Alright. And then kalau contohnya, saya menjawab juga lah. Kalau contohnya semasa awak duduk dekat asrama, tiba-tiba awak contoh awak awak ada simptom. Okay, kita tak boleh nak jangka lah kan. Okay, awak ada simptom kita akan sediakan satu bilik lain lah. Kalau awak perasan okay, kalau awak tengok bilik MPP 1 sampai 5 and then bilik sakit 5 bilik MPP Aspuri sampai bilik nombor 4, bilik 5 dan 6 bilik sakit untuk orang yang ni lah. And then bilik 7 sampai 12 saya tak letak betul. Okey, kita orang tak letak bilik 7 sampai 12 kita khaskan untuk contoh tiba-tiba awak bersimptom kan. Awak akan diletakkan dalam bilik tu dulu lah. Okey. Untuk dari segi precaution kita lah. Okey, tapi untuk SOP warden pun kalau awak bersimptom kan, kami akan siasat dulu lah. Okey, kami tak akan datang secara, kalau sebelum ni kalau awak call pukul 2-3 pagi awak cakap awak sakit, awak demam, kita akan datang on the spot lah. Selalunya dalam setengah jam macam tu lah kita akan sampai lah untuk bawa awak ke hospital atau klinik lah. Okey, tapi kalau awak kena ni lah, bila awak dalam tempoh dekat asrama tu, dalam tempoh awak datang ke college ni, awak kena buat kita panggil kendiri punya pemantauan kendiri, kesihatan kendiri lah. Okey, maksud dia awak boleh record lah. Maksud dia kalau awak rasa awak demam tu, maksud dia start daripada bila. Okey, contoh hari Isnin awak demam sampai hari Khamis masih demam lagi. Okey, and then awak bagi tahu kita orang kalau kes macam tu mungkin kami akan panggil pihak ni lah, hospital lah. Okey. Alright, sebab warden pun kita tak boleh, kita tak ada SOP yang nak bawa awak Okey. So macam tu lah. And then hospital yang paling dekat kita dekat ni lah, dekat Rembau, hospital Rembau dah boleh pakai. So dalam 10 minit, macam tu 8 minit boleh sampai lah. Okey, kalau saya bawa mungkin 5 minit lah dah boleh sampai. Okey. Okey, ada apa lagi untuk yang pasal SOP ni? Berkaitan kuarantin ke apa ke? Ada sir. Okey. Yang untuk rentan negeri atau daerah tu kena pakai surat polis ataupun surat KKTM. Dia surat KKTM tu awak bawa pergi ke balai untuk dapatkan kita panggil kelulusan lah. Maksud dia awak surat tu sebagai bukti awak kena datang ke kolej. Tapi awak still kena pergi balai. Awak bukannya terus pergi, maksud dia awak hari 7 hari bulan, awak 6 hari bulan awak tak pergi balai, awak terus 7 hari bulan datang sini, lalu roadblock awak tunjuk surat surat kolej je. Tak semestinya polis tu akan lepas lah. Cara paling selamat awak contoh dalam hari apa, Khamis kan, Khamis Jumaat atau Jumaat lah. Okey. Dah kena pergi balai.
tunjuk surat untuk datang ke kolej. Lepas tu saya rasa mungkin polis tu suruh isi juga borang rentas negeri. Okey. Memang kena isi saya rasa. Sebab kadang-kadang polis ni roadblock dekat tempat awak, dia cakap, polis pun dia lain-lain tau. Dia punya pemahaman kadang-kadang tau. Kadang-kadang dia punya tahap kestrikan kan. Tahap kestrikan dia tu lain-lain. Kadang-kadang dekat tempat awak mungkin dia okey boleh lepas kan. Dia tengok surat pun dah okey. Tapi mungkin dekat Negeri Sembilan ni dia ketat sikit. Dia nak detail lah. So awak better standby lah. Borang rentas negeri daripada polis tu Ambil dah ambil, jangan tak ambil. Bahaya tu, kan kena bayar Ya. 1,000 je. Ya betul. Okey, ada lagi? Dah naik. Bukan 1,000 lah. 1,000. Ada soalan lagi berkaitan COVID ke apa ke? Nak tanya sir. Okey. Contoh kalau kita beli barang online ataupun keluarga post barang, boleh ke? Okey, barang online tak ada masalah. Memang saya pun sekarang ni memang online semua saya beli. Nanti awak hanya letak alamat kolej lah. Okey, nama awak. Dalam kurungan awak letaklah pelajar kan. Nama awak dalam kurungan pelajar. Lepas tu pakai alamat kolej. Nanti barang tu JNT ke pos laju ke dia akan hantar dekat pentadbiran kolej lah. Office pentadbiran. And then nanti awak semak dalam tracking awak tu dah sampai ke belum. Kalau dah sampai awak turun dekat pentadbiran, collect lah barang awak. Okey, tak ada masalah. Boleh post barang-barang awak. Terima kasih sir. Okey. Pasal makanan dah tahu dah macam mana? Makan minum. Ada tanya? Tak tahu. Okey, makan minum so far yang saya sebab makan minum bukan warden yang urus lah. Pihak koperasi kolej yang uruskan. Macam saya sembang-sembang tadi dengan tim koperasi, lecturer awak jugalah yang handle sebenarnya. Daripada perabot pun ada nanti. Makanan kita akan maksudnya dekat Dewan Makan nanti akan ada lebih kurang 4 peniaga yang akan berniaga. So awak boleh beli dekat Dewan Makan lah. And then saya tengok tadi dia orang dah clearkan meja tau. Awak tak boleh makan dekat situ lah. Okay. Awak beli tapau, masuk makan dekat bilik lah saya rasa. Alright. Makan minum awak jangan risaulah sebab awak memang tak boleh keluar tau. Kalau ikutkan awak, kalau sebelum ni awak boleh keluar selepas pukul 5, tiap-tiap hari awak boleh keluar. And then balik pukul 11. So sekarang ni COVID, awak tak boleh keluar. Okay. Awak nak makan ke apa, pihak kolej di bawah koperasi lah yang akan sediakan makanan secara, ada kios lah yang akan jual. Ada 3-4 orang peniaga akan jual. So awak boleh beli, tapau, makan dekat bilik lah. Okay. Okay, untuk makanan okey Okay, untuk makluman lah, kolej kita Food Panda, Grab Food semua tak masuk. Tapi ada je yang buat, kalau awak tengoklah kalau dekat Rembau ni, kalau siapa ada Facebook, awak buka Rembau macam-macam ada. Okey. Awak tengoklah dekat page tu, Rembau macam-macam ada tu. Dia adalah orang iklan apa yang delivery personal ada lah. Delivery personal ada, nasi Arab, sate semua ada. So salai semua boleh, tak ada masalah kalau awak rasa nak teringin nak tukar-tukar ni kan. Okey. And then selalunya dia akan hantar dekat guard lah. Okey. So nanti ni lah, yang tu lah. So itu ni lah awak sendirilah. Okey. Pandai-pandai lah yang tu. Okey, berkaitan sukan. Mesti ada nak tanya pasal sukan Ada sir. Betul tak? Ada. Untuk sukan sama juga. Kita masih terikat dengan SOP MKN lah dan KKM lah, okey. Sekarang ni yang dibenarkan apa? Sukan apa? Jogging Dibenarkan hanya sukan jogging saja, tak silap saya. Okey, kalau macam berbasikal pun solo, tapi ada juga yang sebab bersukan kan ada yang buat secara berkumpulan kan, tak dibenarkan kan. Kalau kantoi tu memang kena saman lah. Okey, semua sukan secara individu lah. Okey, contoh macam berjogging lah. Alright. Main apa yang individu lagi main e-sport je lah. Untuk PKP ni kita layan e-sport je. E-sport. Nanti kita buat tournament lah. Under Cik Azmi lah nanti. Okay.
And then sukan-sukan yang lain tu macam apa, bola sepak, futsal, takraw, badminton. Belum. Yang Tunggu berpasukan. PKPB lah. Ya, tak dibenarkan lah. Okay. Sebab kalau awak main, memang college kena saman tau. Awak pun kena saman, college pun kena saman. Okay. So sama-sama lah kita jaga yang tu. Kalau sebab yelah macam awak belajar je kan, tak bersukan pun awak akan ni kan, tepu kan. So kalau awak rasa boring-boring ke apa, pusing lah college ni kan, pusing. Tengok, kita ada kolam tau kolam ikan, boleh lah tengok-tengok ikan kan. Ini dekat padang tu boleh lah pusing-pusing padang. Boleh mancing kan? Setakat lah ada 2 ekor je ikan tu. Alright. Lah. Okay. Pasal sukan, pasal kuarantin. Okay. Contoh yang pasal macam awak ada simptom kan. Contoh awak demam hari Isnin tau. Cepat-cepat ambil Panadol. Okay, awak rekod lah. Kalau awak rasa hari ketiga lah. Selalunya demam ni dia kalau hari ketiga, keempat masih tak kebah, berarti something wrong dengan awak. Okay. Dia bukan COVID lah. Kalau sebelum ni kalau awak hari ketiga, keempat masih tak lega, sama ada denggi, jangkitan kuman. Dua tu je. Okay. Selalunya demam ni. Demam ni selalunya 2 hari lah. Okay. So kalau hari ketiga awak masih tak okay juga, kami akan siasat macam mana kita akan kuarantin awak dulu. Awak boleh masuk bilik kuarantin tu lah. And then kalau teruk juga kami warden tak boleh handle awak tau. Kami akan panggil KKM lah, pihak hospital lah. Okay. Itu yang siapa yang makan ubat ke, memang sentiasa ada ubat ke, insulin ke, pastikan bekalan tu mencukupi lah. Siapa yang ada masalah kesihatan tu make sure ni lah. Ada yang ni tak, ada masalah selalu yang kita ni kritikal yang sawan lah. Kalau ada yang sawan lah, memerlukan ubat tau, kita risau yang tu. Okay, make sure cukup lah ubat lah. Okay. Kita dulu ada student kita insulin tu, inject hari-hari. Ada juga. Okay. So kalau awak rasa awak ada masalah kesihatan yang macam tu lah kan, yang macam sawan kan, kita suggest awak duduk bilik sakit lah. Okay. Bilik sakit yang kita dah standby 2 ni. And then bilik sakit ni dekat dengan MPP tau, bersebelahan dengan MPP. Okay, the reason MPP duduk bawah and then dekat dengan bilik sakit untuk dia wakil pelajar yang pertama lah yang akan pantau awak lah yang sakit tu. Okay, sebelum apa-apa warden datang kan. Okay, so yang masalah-masalah tu lah, masalah yang memerlukan rawatan kan, yang memang tak boleh bergerak jauh-jauh, naik tingkat atas. Okay, and then masalah yang tu lah, yang tadi tu lah. Okay, ada apa lagi setakat tu? Macam Sir. Okay. Nak tanya je. Boleh. Apa hari apa masuk pendaftaran tu kan? Pakai perempuan pakai je kurung kot kah? Saya rasa seeloknya pakai yang smart casual lah saya rasa. Tapi smart casual lah. Sana Cik Azmi? Yang mudah awak nak angkat barang lah. Saya rasa yang smart casual. Tak perlulah pakai kain sebab awak nak kena angkat barang sendiri kan. Betul. Kalau boleh pakai seluar lah. Okay. Jangan pakai blouse ke skirt, jangan pakai lah. Sangkut jatuh pula kan. Yang tenang awak nak bergerak. Yang kita untuk kali ni kan, awak kita tak apa tu? Bunyi kipas tu. Off jap. Untuk kali ni kan. Virus. Untuk kali ni kita dari segi disiplin awak kita tak kisah sangatlah. Okey. Kalau awak nak datang dengan rambut yang panjang ke apa kan. Macam saya pun tak potong-potong lagi ni. Okey. Mungkin lagi 3-4 tahun lah saya potong. Alright. Kita tak kisahlah dari segi disiplin, dari segi penampilan kita tak kisahlah sebab kita sekarang ni kita nak utamakan SOP COVID lah. Okey, macam dekat bilik tempahan bilik tu lah kita pentingkan dari segi pakaian yang sopan lah. Okey, contohnya lelaki janganlah pakai seluar pendek kan. Pakailah proper, seluar panjang lah. Okey. Kalau nak lagi handsome, pakailah kasut bertutup kan, jangan pakai slipper. Okey. Perempuan pun samalah, pakai yang ni lah, yang
yang proper lah, tutup aurat kita sebagai orang Islam kan. And then yang ni lah yang tutup aurat lah. Okay. As long benda tu selesa dengan awak lah. Kalau nak pakai baju kurung tak ada masalah. Okay. Alright. Cik, Ya, yeah. barang elektrik macam mana? Okay. Barang elektrik pun kalau ikutkan SOP yang sebetul-betulnya dekat asrama ni, satu bilik, awak boleh bawa satu kettle, satu heater lah, kettle kan. Sereka pun boleh bawa satu bilik satu lah. Awak boleh kongsi dengan kawan awak lah. Kita limitkan satu bilik, satu heater, satu kettle. Kita samalah, satu heater dengan satu sereka, iron. Okay. Laptop awak, handphone boleh bawa. Macam saya rasa awak boleh bawa lah apa yang awak nak bawa, kecuali yang peralatan yang heavy lah. Okay, contohnya macam fashion pun kita benarkan bawa tau, macam apa tu, mesin jahit. Okay. Kat sana tak ada kowe. Kowe kejap. Saya rasa dekat Eco Cafe ada Cik Azmi kan? Kalau tak ingat. Saya rasa ada dekat Eco Cafe. Saya tak pasti ya. Ada kot. Nanti tengok balik. Yang sebelum ni ada satu lah. Boleh lah kalau awak nak tempat-tempat. Kita punya tempat tak jauh lah. Macam awak nak pergi Eco Cafe, awak turun bawah dalam sekejap dalam 3 minit tu turun. Boleh pergi Eco Cafe lah. Alright. Sir, kalau fridge boleh? 50 langkah apa dia? Freeze? Peti ais? Ada ke dekat apa tu? Dekat bilik? Freeze dekat bilik tak ada. Tak boleh bawa lah. Kalau macam tu heavy sangat tu, berat tu. Kalau sebelum ni, kalau siapa bawa tu kita rampas tau. Tu barang larangan lah. Freeze kan. Okay. Dekat asrama kita ada ni, air gedegang. Kita ada. Apa tu? Air gedegang tahu tak? Vending machine tu. Vending machine. Aduh, air degang pula. Alright, kita ada lah Aspuri ada. Dobi dalam Aspuri ada berfungsi. Aspura ada, tapi tahap kefungsian tu saya tak pasti. Okey ke tak okey lagi. Yang tu mungkin saya boleh tanya koperasi lah, sebab yang tu koperasi yang handle. So awak tak perlu risaulah kalau awak nak basuh baju. Awak boleh pakai Dobi tu lah. Dobi yang dalam asrama lah. Okay. Dalam modal Aspuri. Alright. Lagi? Nak tanya lagi? Kemudahan apa lagi? Cik, saya tanya. Kalau macam ada keperluan macam perlu beli barang ke apa ke, macam mana? Okey, setakat lah memang awak tak boleh keluar lah. Tapi contohnya awak nak beli barang keperluan macam keperluan untuk belajar, contoh macam fashion kan, dia nak jarum tak cukup katakan kan, benang tak cukup. Contohlah. Awak kena mohon penggunaan van kot, tak salah saya, van. And then mungkin melalui pensyarah awak ataupun ketua program awak nantilah. Okey. Awak akan dibenarkan keluar lah, tapi keluar dengan van college dan driver yang akan bawa awak lah pergi ke mana-mana untuk belilah. Okey. Sebab kalau awak nak keluar beli pun awak hanya boleh pergi sampai Rembau je kalau boleh keluar kan, tapi sekarang ni awak tak boleh keluar. Kalau awak nak keluar waktu siang je. Waktu siang pun dengan driver, dengan pihak college. Okay. So make sure deal dengan pensyarah awak apa keperluan projek ke apa ke, final projek ke, drawing ke, apa untuk buat apa, contoh perabot kan, keperluan apa skru ke apa ke, siap-siap. Okay, kita tak nak awak datang sini terpaksa keluar pula, keluar masuk. So no point lah awak datang sini kan. Alright. Boleh ya? Untuk keperluan boleh, saya nasihatkan bawa secukupnya lah. Segala keperluan awak. Untuk yang perempuan mungkin keperluan dia apa benda yang tiap-tiap bulan tu nak pakai. Takut kat koperasi kan tak ngam ke. So bawa secukupnya lah. Okay. Yang lelaki pun kalau ada yang dulu ada kes apa benda, pakai pump tu asma lah, tak bawa ubat lah. So jangan takut kat farmasi tak ngam dengan ubat awak. So better bawa lebih lah. Stok tu bawa lebih.
Dia sekarang ni awak anggap macam awak nak pergi further study dekat overseas lah. Okay. Maksud dia awak nak further study. Siam tu kan. Awak nak further study ke overseas lagi 2 tahun baru balik. Macam tu lah. Awak anggap macam tu lah. Okay. Kalau boleh benda-benda yang terhad-terhad tu bawa siap-siap lah. Okay, dalam masa biasa tak boleh masuk. Boleh pergi Siam je. Bawa siap-siap sekotak. Okay. Kalau boleh. Ya saya. Printer boleh bawa tak? Printer boleh. Tak ada masalah. Saya rasa bawa je lah printer. Kalau industri je tak boleh lah. Yang kecil tu okey kot lah. Yang apa. Jangan bawa saya A0, saya A1 jangan bawa lah. Bawa peniaga lah kan. Sebab sekarang ni sepatutnya benda-benda tu barang-barang yang kita tak benarkan lah. Tapi untuk tempoh awak terhad ni kan, kita benarkan je lah. Sebab saya dah bincang dengan pengarah semua, kami wadah bincang. Kita benarkan je lah. Okay, benda-benda yang keperluan yang macam printer kan, mesin jahit kalau rasa nak ni kan. PC ke apa bawa je, tak ada masalah. Untuk benda tu untuk bantu awak dekat sini lah. Okay. Yang tak ya. Dalam bilik ada berapa pelak? Dalam bilik ada 2. Okey. Alright. Memang ngam-ngam lah untuk 2 orang awak tu. Cuma awak bawa lah extension extension ataupun adapter bawa lah. Okey. Sebab dia ada dua soket Okey. Saya nak tanya. Kalau nak pergi ke sana tu, kalau nak bawa kereta sendiri boleh ke? Maksudnya kita pelajar ni memandu sendiri ke sana? Saya rasa boleh bawa. Tak ada masalah. Sebab kita memang ada parking kenderaan pelajar lah. Tapi dia bersebelahan pagar college lah. Tanah kita juga. Okay. Tapi better check dulu lah Cik Khairudin saya rasa. Okay. Pasal check dulu dengan pengarah pengurusan sebab kita umur SEM 1 ni. Tak pasti check dulu, better check dulu lah. Kalau okay. Kejap. Sebab macam SOP bukan. Kalau pendaftaran kenderaan pelajar, kita dah buka sampai bermula semester 1 Azmi. Dah open lah. Dah open. Sebab sebelum ni kita hanya benarkan pelajar senior, tapi 2-3 tahun kebelakangan ni lah, kita memang open bermula SEM 1 sampai SEM 5. Okey. Tapi macam ni lah. Okey lah. Tapi siapa yang bertanya tu? Siapa yang bertanya? Saya, Alia. Siapa tu? Alia. Ya. Daripada mana tu? Kalau KL. KL. Department? Media digital. Media digital? Media tak masuk lagi. Media tak masuk lagi. Tak. Saya cuma nak tanya je. Okay. Okay, tak apa. Nanti kita bagi tahu semula kot. Saya rasa mungkin kalau cek kata tadi dah okey, mungkin boleh lah tu. Sekejap. Okey, tak apa. Macam ni. Sebab, okey, awak boleh ambil nombor saya. Okey, yang untuk dekat komen yang keempat ni, awak tengok sebarang pertanyaan berkaitan terpahan bilik boleh hubungi saya lah, Cik Khairudin. Ini nombor saya 019-514-6554. Awak boleh tengok dekat palette yang saya akan bagi sekejap lagi Okey, awak PM saya. Siapa yang nak bawa kenderaan, awak PM saya. Saya cuba dapatkan pengesahan daripada pengarah lah. Okey, kalau saya tak ada masalah lah. Okey, sebab awak ada semua kan. Mungkin yang daripada fashion dan perabot lah. Okey, fashion, perabot, ID lah. Okey. Sebab awak media kan. Okay. Sebab kalau ikutkan prosedur kenderaan pelajar, kita memang open bermula daripada SEM 1 sampai SEM 5. Tak ada masalah. Okay. Cuma parking, kalau awak bawa kereta, parking awak dekat ni lah, dekat dia bukan luar lah, macam bersebelahan dengan Pondok Gad je. Kita ada, memang kawasan tu berpagar. And then dia berturap, ada spotlight. Jangan risau lah dari segi keselamatan kenderaan awak, kereta awak tu. And then kalau motor, kalau student tu bawa motor, dia boleh parking dekat dalam lah. Parking dekat depan surau. Depan guard juga, depan surau ada ni lah, ada berbumbung lah. Okay. Alright, itu siapa yang nak bawa kenderaan, awak boleh PM saya lah. Okay. Nanti saya akan maklumkan balik. Ataupun saya maklum kepada Encik Azmi sampaikan dalam
Grup Kesatria. Cik Karudin pun ada dalam grup tu lah. Okay. Aduh, saja tu kan. Tempat dia komander. Aduh, boleh hang post dalam tu. Alright, okay. Pasal kenderaan okey Saya rasa boleh kot, tak ada masalah. Cuma awak bawa pun, awak tak boleh keluar lah. Pastikan ada lesen lah. Cuma saya risau tu lah kalau dia tak praktikal lah kalau awak bawa kenderaan. Kan, awak tak boleh keluar, kenderaan awak tu duduk kat parking contoh selama sebulan, 2 bulan kan. Sampai 5-6 minggu kan. Nanti boleh rosak bateri kan. Kan. So, itu pandangan saya lah dari segi praktikal lah. So, tak praktikal lah kalau awak bawa kenderaan. Melainkan motor, saya rasa tak ada okey lah juga kan. Boleh lah start kejap kan. Okey, ada lagi? Sir. Ya, Sir, kalau kita beli barang online, itu alamat tu nak letak apa? Pasal lagi satu, barang yang kita beli tu nak ambil kat mana kalau dah sampai? Okey, saya rasa saya dah jawab tadi. Alamat kalau awak beli barang online, alamat awak nak post kan? Betul? Alamat nak post tu awak boleh Google je KKTM Rembau. Nanti dia akan keluar. Itu remabu. Okey, dia akan keluar alamat ni. Okey, awak boleh pakai alamat ni lah. Okey, tapi awak letak atas nama awak. Kan? Letak atas nama awak. And then dekat ujung tu dalam kurungan awak letak pelajar. Sebab letaklah department ni. Letak department ataupun pelajar. Sebab setiap barang yang sampai, pentadbiran akan asing tau. Ni barang pelajar, ini barang staff. Okey, dia ada dua kategori lah barang. Okey. So barang yang sampai tu awak boleh ambil dekat pejabat pentadbiran lah, dekat ni lah, dekat bawah ni juga lah. Dekat je, kita macam satu apartment je, dia macam apartment je. Kita punya kawasan ni, kita tak macam sekolah, wing sana, wing sini jauh-jauh. Kita dekat-dekat. Jangan risau. Okey. Tapi benda tu mungkin akan berubah dari masa ke semasa lah. Sebab dulu kan bila barang terlalu banyak, ada juga dengar-dengar mungkin koperasi akan uruskan tapi tak pasti lagi. So dia tertakluk kepada arahan masa ke semasa lah. So nanti benda tu akan diinform lah. Sebab buat masa sekarang memang alamat ke pentadbiran lah. Alamat ke kolej lah. Tapi nanti kita itu awak mungkin kena tanya balik lah. Tapi awak tak apa, awak boleh pakai je alamat kalau alamat still sama. Pakai je dulu. Memang alamat sama tak berubah pun. Okey, ada soalan lagi? Barang-barang terlarang jangan post contoh ada beli benda yang pelik-pelik itu kalau dulu macam kita di malam mengarah dapat dia buka dia tangkap Okey untuk peringatan jugalah, last warning lah. Saya selalu last warning lah benda-benda penyalahgunaan dadah lah. Okey, kita pernah tangkap budak kantoi memang ganja lah. Okey, ganja dengan siapa yang perangai, ada yang perangai macam tu, cepat-cepatlah buang dalam masa 2 hari ni. Telan lah air tembakau ke apa. Okey. Air ketum ke apa buang dulu. Jangan bawa cekarai ke apa. Jangan bawa ke sini. Kalau kantoi habis. Kita tak akan kompromi lah. Saya memang akan buat sampai dia keluar lah. Okey. Saya bab dadah ni saya tak boleh terima lah. Okey. Satu lagi okok pun saya tak boleh terima lah. Bab okok pun sama juga, dilarang juga dalam asrama. Alright. So yang tu awak kena bear in mind lah yang tu. Kantoi memang kena lah. Ada e-saman Okay, kita pun ada e-saman. Sebab Cik Azmi dah maklum. E-saman kita dekat asrama dari segi kebersihan lah. Okay, kebersihan and then dari segi keadaan bilik. Contoh bilik awak masuk, pintu elok kan. Lepas tu awak keluar pecah. Okay, dua-dua orang kita akan saman. Dia bukan seorang tau. Contoh member awak je yang buat kan. Dia frust dengan makwa dia tumbuk pintu kan. Dua-dua awak kena bilik tu. Okay. Untuk saman kerosakan peralatan dalam bilik RM50 saya. 50 ke 100 lah. Okay. And then kebersihan sama juga. Awak masuk bersih, keluar pun kena bersih lah. Maksud dia bersih tu
Tak ada lah berkilat kan. Maksud dia janganlah tinggal awak punya barang-barang projek awak, plastik apa semua macam tu lah. Okay. And then kena susun balik lah. Macam mana katil, macam mana locker. Penyapu tak ada. Penyapu awak kena bawa. Okay. Penyapu tak ada. Tong sampah dalam bilik yang personal tak ada lah. Tapi tong sampah dekat koridor setiap level tu ada banyak sensor. Satu wing ada 2 kot. Ujung-ujung satu wing ada 4 macam tu kot. Okay. Cleaner setiap hari kot sensor. Setiap hari dia akan memang setiap pagi dia akan ambil sampah awak yang dekat koridor tu lah. Okay. Alright. Apa lagi? Ada lagi? Panjang ni, kalah kelas kesatria sesi ni. Oh. Aduh. Record lagi tak padam ni. Ya dia. Sir. Ya. Kalau desktop boleh bawa tak? Sebab laptop tak ada. Oh, desktop lah. Boleh, tak ada masalah. Komputer kan? PC kan? Boleh. Cuma bila awak bawa barang-barang yang mahal-mahal ni kan, tanggungjawab awak lah. Okay. Kita tak nak nanti kita benarkan nanti awak cakap hilang lah apalah kan. So yang dari segi safety barang-barang awak tu awak kena sendirilah. Okay. Kalau awak bawa komputer mahal-mahal kan, so kena ni lah, keluar bilik kunci ke apa ke, itulah. Okay. Alright, kita benarkan lah. Waspada dan kita tak tahu benda ni. Cuma yang perabot tu lah, kami tak benarkan lah awak bawa tool-tool kan. Saya rasa tak perlulah kot. Tool-tool awak pakai kat bengkel lah. Okay. Alright. Saya tak nak. Kadang-kadang student perabot lah. Dia selalu, dia tak dekat bengkel dia tak sempat nak siap. Lepas tu dia balik ke bilik, dia bertukang dekat asrama. Okay. Kita sen lepas dah spray dekat lantai. Tak nak itu. Benda-benda tu yang kita akan saman nanti. Okay. Mana yang dekat depan bilik dia, memang kita record, kita akan saman lah. Okay. Alright. So yang tu reminder daripada saya lah. Selalu yang last time budak perabot lah, kita dapat detect kan. Tapi memang tak akan mengaku lah siapa kan. So dia saman ni kalau ikutkan SOP dia, kalau awak tak bayar saman lah, contoh semester ni awak ada saman tertunggak 500, ada tau sampai 500-600 tau. RM500. Kita tahan result. Kita akan tahan result dia, and then dia tak boleh register untuk semester depan. Okay. And then kalau awak semester 5, kononnya awak dah lepas lah kan, awak tak boleh pergi LI. Awak kena settlekan saman dulu. Okay. Lepas tu kalau awak ni juga, awak tak boleh grad. Sama juga. Dia akan sangkut sampai ke grad kalau awak tertunggak. Okay. So kita punya KPI bukan nak collect saman tu. Okay. Tapi KPI kita zero saman tau. Okay. Maksud dia bila zero saman, maksud dia disiplin pelajar bagus lah. Alright. So kita tak akan buat sistem panggil-panggil kan, and then ambil nama apa semua, tak. Kita terus saman lah. Maksud dia sistem, sebab kita dah berapa lama dah macam tu juga. Okay. Kebersihan, balik lewat apa semua kan. So alhamdulillah lah, bila kita buat sistem saman, nampak lah benda tu. Student lagi patuh lah. Alright. So okay. Ada lagi? Dia bukan nak menghukum lah sebenarnya. Kita punya matlamat ni nak mendidik awak lah. Ya, betul. Lagi? Ada lagi sebelum saya nak blast sekejap lagi? Halo? Okay, tak ada tu. Tak ada, sir, tak ada. Tak ada lah Tak ada. Okay. Saya nak tanya dah satu. Ada tak yang akan datang dengan bas? Saya rasa tak ada bas kan sekarang ni kan? Bas ada rasanya. Bas express tak ada rasanya. Tak jalan Tak jalan saya rasa. Yang dari polis tu siapa? Yang tadi budak student perempuan tu siapa? Nama apa? Ya saya. Farisha. Farisha kan? Awak datang naik apa nanti? Main dengan mak ayah. Mak ayah kan? Memang bas tak ada kan? Tak ada. Cuba pergi check dekat Kuala Polis. Ada tak? Tak ada saya rasa. Kan selalu naik mana? Kangak ke Kuala Polis?
Apa? Awak selalu naik dekat Kangak ke Kuala Palih? Kok dia? Kangak. Kok dia jauh Kangak sangat. Saya rasa sebab ada student, saya tak pastilah daripada semester 1 ataupun daripada senior-senior awak lah. Ada yang datang nak naik bas. Saya pun tengah confused. Dia naik bas apa kan? Bas nombor 11 ke apa kan? Bas nombor 11 dia memang jalan-jalan kaki. Ataupun mungkin dia bawa bas kot. Okey, saya rasa bas time PKP tak ada tau. Okey. Tapi tak bas express saya rasa tak ada. Sebab kalau ada yang datang naik bas, dia problem sikit lah. Sebab dia nak transit apa semua kan. Dia dah sampai awal apa semua kan. So kita susah sikit nak manage student yang ni sikit kan. So saya harap semua datang. Kalau ada masalah tu boleh PM tepi je Khairuddin lah. Ya, boleh PM saya untuk dapatkan maklumat kan. Nanti saya akan panjangkan kepada pengurusan lah apa tindakan selebihnya lah. Okey. Ada apa lagi tak? Untuk Padlet tempahan online tak ada masalah. SOP dekat asrama, SOP pergerakan untuk 7 hari bulan tak ada masalah. And then SOP dalam dalam asrama dari segi sukan, makan minum dah tahu macam mana. Lagi kesihatan dah tahu macam mana. Okey. Peralatan awak dah tahu macam mana. Alright. Kita saya tak ada apa kot dah. Nak tanya. Aduh. Aku rasa sampai ke subuh ni kita. Okey. Jadi nak tanya apa hari pendaftaran tu kan? Kafe dah buka dah? InsyaAllah. Memang kita akan buka lah seawal 7 hari bulan lah kita akan buka. Sebab kalau tak buka macam mana awak nak makan kan? Habis Tapi parents tak boleh lah main minum-minum tak boleh. Parent macam ni lah. Contoh. Dia drop je. Dia boleh drop lah. Contoh lah kalau awak tu anak kita panggil apa? Awak ni anak kesayangan dia kan. Sedih sangat nak tinggal kan. Mungkin lah dia tunggu sampai petang. RNR lah. Dia tunggu sampai petang. Then mungkin awak boleh jumpa dia dekat Pondok Guard lah saya rasa. Mungkin dia nak hantar makanan ke lagi kan. Ataupun dia nak check in sekejap dekat homestay mana-mana kan. Boleh lah. And then dia hanya boleh jumpa awak dekat guard lah kot. Dekat guard je kot saya rasa. Sebab kalau itu lama dah. Maksud dia, ya saya? Waktu melawat pukul apa? Waktu apa? Melawat? Tak ada waktu melawat sekarang. Boleh macam. Dia macam ni tau. Macam saya cakap tadi, awak boleh anggap sekarang ni, awak nak pergi overseas selama 2 tahun. Okay. Boleh faham lah situasi dia macam tu lah. Kita terpaksa lah masa benda ni tengah pandemik kan. Kalau tidak awak bebas. Kita tak ada waktu melawat dah sekarang ni. Awak macam dulu, macam student yang duduk KL kan. Tiap-tiap minggu akan balik rumah parent dia. Tiap-tiap minggu akan balik. Tapi sekarang ni dah tak boleh. Walaupun awak duduk Selangor, ada yang duduk Masjid Tanah, ada yang duduk Rembau. Awak tak boleh keluar macam tu je. Awak hanya dibenarkan balik bila awak dah selesai tugasan pensyarah awak ada isi borang lah nanti. Mengatakan kerja pensyarah awak dah selesai, awak serah dekat penyedia asrama, baru awak boleh balik. So kalau siapa nak balik awal, buatlah cepat-cepat kerja awak dulu kan. Macam tu je cara dia. Boleh menjawab soalan ya? Waktu melawat dah tak adalah. Kalau sebelum ni satu Ahad memang parent ke apa, awak sendiri pun boleh keluar lah. And then kalau melainkan emergency lah. Okey, contohnya lah katakan ada kematian kan, saudara mara awak kematian, boleh tak ada masalah. Itu pun awak kena, mungkin kalau ada mungkin saya lah kot, kena bawa awak pergi balai, mohon kebenaran rentas negeri, and then parent awak boleh datang ambil lah ataupun penjaga awak datang ambil, boleh balik. Okey, emergency. Itu pun yang rapat lah saya rasa. Kadang kalau macam yang jauh-jauh, bukanlah kita minta jauh lah kan, tapi macam kadang yang sepupu lah, nenek saudara macam tak apalah kita doakan dari jauh lah. Bukannya kata tak boleh, kalau hari biasa tak kisah. Waktu macam ni pun saya rasa awak nak pergi melawat pun tak lepas pun. Yelah. Macam tu lah, okey. Menaikkan emergency kita bagilah. Untuk lawatan macam biasa tak dibenarkan lah buat masalah ni.
Kalau mungkinlah lagi 2 minggu tiba-tiba PKPB. Doa-doa lah kan. Alhamdulillah lah, boleh lah. Okay. Alright. Saya nak tanya, sir. Ya, saya. Dekat asrama ada internet, wifi or anything? Internet dekat asrama memang tak ada lah. Okay. Dekat kawasan mana ada, sir? Sekarang ni awak sebelum ni dekat koperasi, dekat Dewan Makan tu, Dewan Makan dia memang sebelum ni student kan. Ada student center dekat bawah Dewan Makan tu, ada satu level lagi. Dekat situ memang ada internet yang koperasi provide lah. Okay. Itu yang paling strong lah kalau duduk kat situ. Tapi sekarang ni awak tak boleh berkumpul. Awak tak boleh duduk pergi duduk Dewan Makan tu hanya untuk pergi tapau makanan, balik bilik makan. Okay. Alright. So dekat asrama memang dulu ada. Kita ada tarik kabel apa semua, letak modem. Tapi sekarang ni dah rosak. Memang sini-sini awak jugalah yang rosak kan. Okay. So sekarang ni memang dah tak ada. Nak tak nak, awak memang kena pakai yang sendiri punya lah. Hotspot ke apa ke, data ke apa. Okay. Okay. Untuk data dekat sini, siapa pakai Maxis? Soalan killer tu. Siapa pakai Maxis? Ramai tak pakai Maxis? Saya, sir. Okay. Cepat-cepat cari data lain. Sebab Maxis memang takkan ada apa-apa langsung kat sini. Okay. Ada pun susah lah. Susah sangat. Okay. Saya bagi cadangan sebab yang strong dia Celcom lah. Okay, kejap. Saya bagi cadangan paling jimat. Okay. Paling jimat dan paling saya rasa buat masa sekarang paling berkesan kepada saya lah dan beberapa orang rektor lah. Niaga, Pak. Saya tak berniaga. Okay. Awak pakai Unify prepaid bebas. Okay. Dekat sini paling strong lah. 4G full bar. And then prepaid Unify bebas ni, dia unlimited data, unlimited hotspot. Sekarang ni dia buat promotion 1 bulan RM35. Okay. Dia awak register apa ni? Sekejap, saya share lah. Yang ni kira bonus lah dekat awak. Saya share kan. Ke siapa yang dah pernah pakai Unify bebas? Belum pernah. Unify bebas kan. Awak boleh Google lah. Okay, cara dia awak install app dekat handphone. App dia Unify app mobile app Unify macam tu lah. Lepas tu awak beli SIM card melalui online. Pakai app tu, bayar online. Lepas tu awak kalau buat masa sekarang, saya rasa awak kena pergi collect dekat center dia. Okey, contohnya awak beli malam ni, besok awak dah boleh pergi ambil dekat center TM. Okey. Sekejap. Dia yang bestnya, kejap Alright ni. Bebas monthly RM35. Dia sebenarnya RM55, tapi sekarang ni dia bagi RM35. Okay, dia macam ni. Alright, macam ni. Awak boleh pilih lagi. Alright. Itu cadangan saya lah. Tapi Celcom okey sini kan? Azmi kan? Cik sini. Okey. Celcom Unify okey. Okey. Celcom Unify, U-Mobile okey tak? U-Mobile pun tak berapa stabil lah. Okey tu okey. Dia kat Linggi dia laju. Saya rasa yang better yang kalau saya Unify dengan Celcom ikut lah ni. Okey. Yang lain macam apa XOX tu ada lah. Yang mana pakai line Celcom tu ada lah. DJ? DJ Ada. Yes, okey lah. Yes, dah ada. Yes under Maxis Yes, Celcom. Yes, Celcom dia kalau Celcom okey kot. Okey. Awak boleh check tau. Kalau XOX pun pakai line Celcom. Boleh. Okey. Dah macam telco lah kita ni. You boleh check lah kat website. Sebab kan kita cakap boleh-boleh sekali tak ada kan. Kan you all lah kita orang nak. Awak cuba Google apa ni mobile coverage map. Mobile macam dia ajar malam ni. Coverage map. Man. Mobile check mobile coverage map yang ni kot. Awak boleh check tau. Dia punya saya rasa yang 4G dekat kawasan
college kita ni tu je. Unify, U-Mobile dengan DG macam tu lah. Telkom. Awak boleh check lah dekat ni kalau awak ni lah. Tapi kalau siapa nak dengar cakap saya, awak ambil lah tu. Saya tak dapat persen apa pun. Awak boleh ambil yang bebas ni lah. Okay, prepaid bebas ni dia tak ada kontrak. Okay, dia tak ada expired. Okay, awak nak awak beli. Buat masa sekarang dia buat promotion sebulan RM35. Saya tengok Netflix dengan dekat rumah saya dengan on PC saya tak ada masalah. Okay. Saya bagi cadangan lah. Kalau awak ada plan-plan yang lagi bagus, terpulang lah dekat awak kan. Saya tak ada persen apa pun. Okay. Buat masa sekarang internet yang itulah. Sebab internet dia selalu dekat kelas. Okay. Macam student apa yang akan masuk lab lah. Student fashion kot. Kalau awak ada kelas yang memerlukan menggunakan komputer dekat lab kan. Dekat lab ada internet, dekat komputer lab. Tapi dekat bilik lah, dekat bilik awak kena pakai data awak sendiri lah. Okey. Okey. Lagi? Ada ke tak? Tak ada dah. Tak ada dah Tak ada sir. Tak ada ya? Okey. So semua clear pasal tu, tapi kalau ada apa-apa soalan awak boleh WhatsApp ataupun PM saya lah nombor ni. Okey. Alright, lepas tu yang lain saya rasa tak ada apalah. Yang lain saya rasa dalam masa sehari dua ni awak kena settlekan dengan balai dululah untuk rentas negeri And then awak pack juga ni. 2-3 hari ni pack keperluan awak, barang-barang awak kena standby lah. Dengan nak kena pergi balai apa semua tu kan. Okey. Okey, tak ada apa-apa. Saya rasa setakat tu je. So, saya harap perjalanan awak untuk ke kolej ni selamat lah. Okey, selamat sampai ke sini. Dan selamat untuk SEM 1 ni, selamat kembali ke kolej secara real lah. Sebelum ni online kan. Secara fizikal lah. Okey. Pada yang tak dapat tu media filem ID jangan susah hati lah. So belajar je secara online, pandai-pandai lah manage. So pesan saya ada apa-apa masalah awak contact lecturer awak. Jangan malu, jangan segan. Betul. Semua boleh tanya. Pasal kita memang dalam keadaan baru je ni. So nak tak nak memang itu kaedah dia sekarang ni. Okay. Okay, siapa lagi? Nak tanya tak? Ya, sampai ke subuh kita, tak apa. Ni kat area tu ada apa? Homestay tak? Homestay? Aduh, homestay lah. Homestay ada dekat-dekat ni yang memang yang level-level macam mana? Macam yang macam tepi air terjun pun ada. Dalam dusun ada. Tapi tak tahu kak dah. Happy ni. Tapi terus tanyalah. Saya rasa ada. Homestay dia penggunaan ni kan. Google lah, kita berhampiran dengan kampung Kundo nama tempat kita tu Kundo. Awak masuk ni, saya rasa awak ada Facebook tak? Ada. Awak cari Rembau macam-macam ada. Okay. Awak cari Rembau macam-macam ada ni, awak join lah page ni kan. Dalam ni banyak orang iklan homestay, iklan apa makan jualan macam-macam. Nampak? Awak boleh beli. Okey, inilah yang berkaitan dekat Rembau lah selalu. Kelas makeup pun. Kelas makeup. Ni banyak. Nampak ni tengah live ni, jual live. Kelas mat tu. Ni kelas silat pun ada. Nampak? Okey. Rembau ni dia pelik-pelik sikit lah. Ni macam-macam ada. Okey. Okey, boleh Okey, boleh. Sekarang ni semua kena online lah. Facebook, Instagram, TikTok kan. Macam. Okay. Alright. So Azmi boleh tutup kot saya rasa. Bagi saya untuk saya dah habis lah. Alright. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada Encik Khairuddin Ramli, Ketua Fellow Asrama KKTM Rembau. So sebelum habis kelas saya nak pesan satu, untuk task CSR tu saya tengok masih ada lagi student yang letak upload poster tu di story. Okay.
Maksudnya story bila saya buka dia dah expired, dia dah tak boleh buka. Kan? Dia valid berapa hari kan. So better awak post kat posting lah. Macam kat Facebook lah saya tengok. Letak dekat Facebook, okay? Letak dekat posting tu. Sekejap, ni ada budak fashion tanya ni. Saya Aida Nurul Wahyu dari Kebetul Fashion nak tanya tentang bilik asrama. Kat mana tu? Dia tanya dekat Telegram. Nombor kau apa bagi On? Bagi nombor kau. Dalam ni ada tak dalam ni? Ada. Aida Nurul Wahyu. Dia tak ada, line dia slow. Oh, line dia slow. Saya bagi nombor Cik Khairuddin lah. Bagi dalam Telegram lah ni. Aku Telegram tak immune lah. Habis bagi apa? WhatsApp apa? Macam mana? Dia tanya ni, dia nak tanya apa? So dia refer kawan-kawan dulu lah. Boleh refer kawan-kawan lah. Ataupun tengok video ni nanti. Okay. Video ni aku rasa ni kalau panjang macam ni memang kena upload kat YouTube. Share YouTube je lah. Share link je lah. Okay. Kan? Sir, dia minta nombor Sir Khairuddin. Ni. Saya besarkan sikit. 01 apa dia? Ni saya besarkan sikit tu. Mana dah nak share screen dah. Sat. Nampak tak? Nampak kan? 019-514-6554. Tekan dapat. Nampak sir. Okey. Apa yang berkaitan permasalahan apa-apalah. Okey. Jangan masalah cinta je. Masalah cinta saya tak boleh settle lah. Jadi dia risau tak boleh tidur seorang-seorang. Okey. Kebanyakan daripada mana ni? Daripada KL, Selangor kan? Selangor. Pinang. Selangor. KL. Selangor. Pulau Pinang. Johor. Okey, Johor pun kritikal juga sekarang. Johor kritikal. Semua kritikal. Semua kritikal. Sekarang ni dia COVID ni dah ada kat mana-mana. Kita hanya berdoa je lah kan. Okay, last kali saya cakap dia, saya ulang balik dia yang pasal CSR tu. Okay, harap semua dapat upload segera, lepas tu upload betul-betul lah kat posting. Ni letak dekat story lah apa, leceh lah. Okay, so sebelum tamat, on camera je lah kita ambil gambar sebagai bukti pembelian. Bukti pembelian. Kita biasa memang setiap minggu bergambar. Apa ni? Video lah? Ambil gambar. Ni on video kita ambil gambar tu. Okay, sensor lah masing-masing. Pasal kedai barber tutup kan, so rambut panjang tak macam mana Cik Khairuddin? Rambut panjang saya rasa SOP apa disiplin kita tak ni lah, tak apa. Kita bagi peluang lah. Saya rasa dekat nanti dengan lecturer awak pun dia pun tak kisah awak ikut lah, tapi sebab kita tengah ada kekangan kan. Tapi jangan kau ambil kesempatan colour biru apa. Yang tu tak nak lah. Kalau panjang normal je lah. Janganlah kemahan. Okay, kita ambil gambar jap. Cik Azmi, PM bunga belakang berapa? PM bunga belakang tu berapa harga? Tu. Tak ikut tu. Tu ada bantal. Macam duk okey lagi ni je lah kita. Demi PM kat tepi tingkap belakang. Boleh tu. On camera ya. Aduh. Student kita ni segan tu. Muhammad Anwar Fahmi. Gitar tu berapa beli tu? Gitar belakang tu. Ukulele Ukulele. Main satu lagu. Esfa. Nak habis ni. Ni tak tengok. Ni ramai tidur ni. Tu saya saja je pancing soal video. Aku rasa depa on, depa tinggal. Hari ni. Yang duk dengar ni Ada. Yang dengar tadi Farisha, orang Perlis ni. Dengar. Ada dengar. Safika. Ada. Dekat mana Farisha? Cuma tak nak video. Have. Farisha hang dekat mana Perlis? Duk Perlis duk Kangak. Yelah, kalau tu tak apalah, kita tak payah ambil gambar lah. Okay, saya stop recording tu. Panjang sejam lebih ni. Aduh.